Assalamualaikum. Bulan saya akan membentangkan sistem pemerintahan pentadbiran negara Malaysia. Bulan kami mempunyai 5 orang, iaitu saya, Norfana binti Muhammad Khairuddin, Siti Aminah binti Fazil, Nurul Ain binti Syamsuddin, Nur Eliani Ashikin binti Harun dan Fatimah Wadah binti Ismail. Saya akan terangkan tentang perlembagaan. Merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia yang terkandung prinsip dan peraturan. Ia dijadikan sebagai dokumen rasmi. Perlembagaan diperkenal pada 16 September 1963, mengandungi 183 perkara, dan kita tahu perlembagaan merupakan salah satu prinsip rukun negara yang ketiga yang bermaksud keagungan dan ketinggian perlembagaan. Salah satu perkara yang terdapat dalam perlembagaan ialah 153, yang itu jaga hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Pindahan perlembagaan ini dilakukan beberapa kali sejak 1957 lagi untuk melindungi rakyat, menyingkirkan pentadbiran negara dan menjaga keselamatan negara. Itu terdapat 4 langkah untuk pindahan perlembagaan oleh Parlimen. Seterusnya saya akan terangkan tentang Raja-Raja Perlembagaan. Ia merupakan institusi Raja Perlembagaan yang membawa maksud sistem pemerintahan beraja dalam negara kita. Terdapatnya Yang di-Pertuan Agong yang tindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Jawatan Yang di-Pertuan Agong ni wujud dari tahun 1957 lagi. Ia dipilih daripada 9 orang Raja Melayu dari 9 buah negeri secara bergilir. Pertuan Agong merupakan ketua kepada negara dan menjadi simbol perpaduan dan keutuhan kepada rakyat negara kita. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut kuasa Perlembagaan Malaysia, iaitu dapat 3. Ia merupakan ketua kepada perundangan, ketua kepada pemerintahan dan ketua kepada kehakiman. Kepentingan Raja Perlembagaan, Raja merupakan ketua kepada angkatan bersenjata, ada hak untuk memberi hukuman kepada pesalah, dan Raja merupakan ketua agama Islam kepada negerinya, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan dan juga Sabah Sarawak. Perlembagaan juga mempunyai kuasa dibicara untuk melantikkan Perdana Menteri dan boleh mengisytihar darurat jika sesuatu undang-undang tu mengancam keselamatan negara. Saya Siti Aminah binti Fazil. Dari saya nak membentangkan kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan bawahnya adalah Yang di-Pertuan Agong. Bahagi kepada 3 badan. Yang pertama, eksekutif adalah Jemaah Menteri atau Kabinet. Tugasnya adalah menggubal dasar-dasar kerajaan. Yang kedua, Badan Perundangan, tugasnya adalah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah Badan Kehakiman. Ini kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Pilihan Raya. Pada tahun 1955, pilihan raya diadakan di Tanah Melayu. Tersebut ialah parti perikatan seperti UMNO, MCA dan MIC. Seterusnya, fungsi pilihan raya adalah untuk menubuhkan sesebuah kerajaan demokrasi. Selepas itu, keanggotaan SPR yang dilantik oleh YDPA, iaitu Yang di-Pertuan Agong, selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sistem pilihan raya. Yang pertama, tahapan tarikh penamaan calon dan pengundian oleh SPR. SPR ialah jaya pilihan raya. Yang kedua, penamaan calon. Yang ketiga, penyediaan manifesto oleh yang bertanding. Yang keempat, lancaran kempen pilihan raya. Yang kelima, pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi oleh SPR. Yang keenam, pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih kepada pengundi di tempat pengundian. Seterusnya, pewangan undi. Membangkang calon pilihannya pada kertas undi dan memasukkan kertas tersebut ke dalam peti undi. Akhir sekali, undi dan pengumuman sen pilihan raya oleh pegawai pilihan raya. Nurul Ain binti Syamsuddin. Seterusnya ialah parti-parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963. Sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Parti-parti perjuangan ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Sikap perkauman merupakan asas pembentukan dan penyatuan ahli parti. Contohnya seperti UMNO, MCA dan juga MIC. Seterusnya ialah parti-parti politik di Tanah Melayu sehingga tahun 1963. Contohnya MDU, UMNO, MIC, AMCJA, Hizbul Muslimin, MCA, IMP, PAS, Parti Islam Setanah Melayu dan juga Parti Negara. Seterusnya ialah parti-parti politik di Sarawak sehingga tahun 1963. Contohnya PKMS, SUPP, SNAP, Berjasa, Pesaka, PCS dan PANAS. Seterusnya
parti-parti politik di Sabah sehingga tahun 1963 seperti UNKO, USNO, Parti Pasak Momogun dan juga SCA. Badan Pelaksana atau Eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan kuasa-kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang sedia ada. Mengikut perlembagaan persekutuan, kuasa eksekutif bagi kerajaan, persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Kabinet atau Jemaah Menteri ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Jemaah Menteri diketuai oleh seorang Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat. Dan Wiliani Ashikim Harun. Kerajaan negeri ialah perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan kuasa eksekutif kepada setiap negeri. Kuasa eksekutif tersebut dimiliki oleh Raja atau Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Raja atau Yang di-Pertuan Negeri mempunyai hak untuk melantik Ketua Menteri atau Menteri Besar di kalangan ahli DUN mendapat kepercayaan majoriti ahli DUN tersebut. Urusan pentadbiran peringkat negeri juga terletak kepada Perlembagaan Malaysia. Mesyuarat Kerajaan Negeri di Malaysia, ESCO, Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah mempunyai sebilangan ahli DUN serta 3 orang pegawai kerajaan ofisio iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Kerajaan Negeri, Nasihat Undang-Undang Negeri yang menjalankan dasar pentadbiran negara pada peringkat negeri. Nama negara adalah seperti Jata Negara, Lagu Kebangsaan dan Bendera Kebangsaan. Tujuan lama-lama negara tersebut adalah supaya rakyat sentiasa bersemangat, bersatu padu dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Setiap lambang pada Jata Negara mempunyai maksud yang tertentu. Bintang pecah 14 mewakili 13 negeri dan wilayah persekutuan di Persekutuan Malaysia. Bintang bersama bulan-bulan melambangkan agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia. 5 bilah keris pula mewakili negeri Melayu tidak bersekutu iaitu negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Pokok Melaka pula mewakili negeri Melaka. 2 ekor harimau di sebelah kiri dan kanan pula simbol keberanian yang perlu dimiliki oleh setiap rakyat. Dan ia dipanggil sebagai Harimau Malaya. Pokok Pinang dan Jabatan Pulau Pinang pula mewakili negeri Pulau Pinang. Logo di sebelah bawah kiri mewakili negeri Sabah. Logo di sebelah bawah kanan mewakili negeri Sarawak. Dan bunga raya pula mewakili sebagai bunga kebangsaan. 4 jalur iaitu 4 jalur yang berwarna merah, hitam dan kuning mewakili negeri Perak, Selangor, Pahang dan negeri Sembilan iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Warna kuning pada awan-awan pula melambangkan Tun Beraja dan warna diraja bagi mewakili Yang Maha Mulia Raja-Raja. Slogan bersekutu bertambah mutu pula ia bagi negara Malaysia. Ia ditulis dengan tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan. Saya Fatimah Wardah binti Ismail. Dia menerangkan tentang Malaysia dan juga kebangsaan. Kebangsaan Malaysia juga dengan nama Jalur Gemilang. Kebangsaan berkibar megah di negara kita. Baik sahaja Union Jack diturunkan malam 31 Ogos 1957. Tahun 1949, jawatan kuasa telah ditubuhkan dan membuat perakuan berhubung dengan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Perundangan Persekutuan telah mengadakan pertandingan pada peringkat kebangsaan memilih bendera kebangsaan Malaysia. Ramai 373 orang peserta sertai pertandingan ini dan hanya 3 reka bentuk sahaja yang pilih ke peringkat akhir. Majlis Perundangan Persekutuan dan Akhbar The Malay Mail telah menjemput orang ramai untuk memberikan pendapat tentang reka bentuk bendera tersebut. 8 November 1949, Akhbar The Malay Mail telah menyiarkan keputusan majoriti orang ramai untuk ciptaan Encik Muhammad Hamzah yang telah pilih. 2 dan 23 Februari tahun 1950, perpindahan telah dibuat terhadap reka bentuk bendera tersebut belum diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 19 April tahun 1950. 19 Mei 1950, King George telah memperkenankan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Bendera Persekutuan Tanah Melayu berkibar buat pertama kalinya pada 6 Mei 1950 di perkarangan Istana Sultan Selangor, diri oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan juga pegawai-pegawai King George. Warna dan reka bentuk yang ada pada bendera.
Warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian, warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum, warna kuning melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bintang pecah 14 pun melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Bulan sabit berwarna kuning melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Negara Malaysia. 14 jalur warna merah dan putih melambangkan gabungan negeri di Malaysia. Lagu kebangsaan negara kita kenali dengan tajuk Negaraku. Dicipta pada tahun 1957, pemilihan lagu ini dibuat oleh Tuanku Abdul Rahman telah mengetuai sekumpulan jemaah hakim Depoh Kuala Lumpur. Pasukan pancaragam polis diraja telah mengenalkan 4 buah lagu. Lagu bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak telah dipilih kerana mempunyai unsur-unsur kemelayuan. Raja-Raja Melayu juga memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut. Lirik lagu kebangsaan inilah digubah semula oleh Encik Saiful Bahri berdasarkan lagu Terang Bulan. Lirik lagu kebangsaan ini juga bangkitkan lagi semangat patriotik dan cinta akan tanah air. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Tahu ke maksud jatuh negara ni? Tahu. Kalau tahu, cuba terangkan. Apa maksud dia? Budak kecil bermain perahu. Sungguh beragak. Kalau kawan semua dah takut sambil berpantun sambil menjawab. Kali karuan bermain-main di dalam semak. Kami setuju wahai kawan. Tidak mungkin kami menolak. Setuju? Setuju. Kalau semua sudah setuju, apa kata Yani mulakan dulu? Betul? Bintang di langit tak dapat dikira. Bintang di sini 14 bilahnya. 13 negeri dalam Malaysia. Wilayah persekutuan termasuk Johor. Bintang dan bulan tak dapat dipisah. Ia begitu juga jatah negara Malaysia. Melambang agama Islam yang sah sebagai agama Persekutuan Malaysia. Terima kasih kepada Yani. Saya pula akan terangkan. Garis di tangan ini 5 bilah semuanya, mewakili 5 negeri di tanah airku. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor namanya. Dikenali juga negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur warna ini menarik ke hatiku. Merah, hitam, putih dan kuning warnanya sebagai negeri Melayu bersekutu. Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan semuanya. Terima kasih saudari Mina. Biarkan hamba terangkan pula. Tempat berteduh para mesuara dikenali sebagai Pokok Melaka. Pokok ini ada pada jata negara, mewakili bagi negeri Melaka. Nama Pokok Pinang. Imej ini ada pada jata negara, mewakili negeri Pulau Pinang. Gunakan jambatan untuk ke sana. Terima kasih wahai saudari Fatimah. Izinkan hamba teruskan pula. 3 logo terletak di baris bawah. Bunga kebangsaan tengah-tengah. Logo Sarawak di sebelah kanan. Logo kiri sudah tentu negeri Sabah. Harimau di kanan dan kiri diberi nama Harimau Melaya. Simbol kekuatan dan keberanian diri merujuk kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih saudari. Biarkan hamba akhirkan semuanya. Cantik sungguh warna kuning pada awan-awan. Menjadi sungguh warna diraja. Untuk pengetahuan kepada kawan-kawan, warna ini simbol bagi duli yang maha mulia, raja-raja. Slogan ditulis bersekutu bersama hantu. Daun di kanan, ini pula di kirinya. Sungguh cantik terletak pada awan kuning itu. Mewakili inspirasi bagi negara Malaysia, ya. 1957 bulan 8
dijajah oleh orang Inggris. Kamikaze